Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan kuliah kita, okey? Yang mana pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam chapter 2 di bawah tajuk konsep etika dan peradaban. Pada minggu lepas, kita telah bincangkan subtopik yang pertama iaitu menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan juga peradaban dunia. So pada minggu ini kita akan sambung dua lagi subtopik iaitu konsep etika dan pemerintahan, dan yang kedua adalah etika dalam kepelbagaian disiplin. So, kita masuk pada perbincangan kita yang pertama, iaitu di bawah subtopik peradaban globalisasi. So, sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita dengan lebih mendalam lagi, kita lihat dulu apakah definisi globalisasi itu sendiri. So, globalisasi ini merupakan satu istilah yang pernah digunakan pada tahun 1960-an, yang mana istilah ini merujuk kepada satu proses meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama, tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. So, melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan yang mana ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik dan juga teknologi cyber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan juga perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. So, ianya juga dikatakan sebagai sebuah perkampungan global. So, dunia yang besar dan luas ini telah menjadi seperti kampung yang mudah dihubungi dan dilawati dalam masa yang singkat. That's why globalisasi ini sangat sinonim kita sebut sebagai era dunia tanpa sempadan yang mana telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara menerusi pertama, pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Yang kedua, perkembangan teknologi maklumat dan informasi, seperti contoh internet, komputer dan juga smartphone, Dan yang ketiga adalah penggunaan media sosial yang berleluasa sebagai contoh Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan juga Telegram. So, peradaban globalisasi ini sebenarnya membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan, merentasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan juga pemikiran. Secara tidak langsung juga, perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Sebagai contoh, kita boleh lihat implikasi globalisasi kepada Malaysia itu sendiri dari sudut budaya, gaya hidup, ekonomi, politik. Sebagai contoh, kita boleh lihat bagaimana pengaruh barat kepada perkembangan peradaban di Malaysia itu sendiri. Yang pertama dari sudut pemakaian, lepas tu pemakanan, wujudnya juga penggunaan bahasa rojak. Seterusnya, kita bincangkan pula berkaitan dengan peradaban kontemporari. Peradaban kontemporari ini telah membina peradaban kacukan global. Sebagai contoh, Timur, yang melibatkan negara Jepun, Korea, China, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, Uzbekistan. Seterusnya ASEAN, yang melibatkan negara Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kemboja dan juga Filipina. Contoh lain pula adalah Arab, yang melibatkan Mesir, Saudi, Iraq,
Selepas itu Barat, okey, yang melibatkan Inggeris, okey, Amerika dan juga Bosnia. Seterusnya Afrika yang melibatkan Nigeria dan juga Sudan. Dan yang terakhir adalah Australia dan juga New Zealand. Seterusnya, okey, kita akan bincangkan konsep etika iaitu sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan juga selepas Enlightenment. So pada hari ini saya akan kongsikan okey secara ringkas berkaitan dengan sejarah pemikiran Eropah. Pada umumnya di dunia barat, falsafah etika telah wujud dan berkembang dalam kalangan bangsa Greek pada beratus-ratus abad sebelum kelahiran agama Kristian. So, falsafah era ini dikenali dengan nama falsafah klasik ataupun antiquity. So, antara tokoh-tokoh Greek yang terkenal pada era falsafah klasik ini termasuklah Aristotle, Plato dan juga Socrates. Okay? So, selepas kelahiran agama Kristian, falsafah klasik terus berkembang ke pusat-pusat pengajian Kristian seperti di Rom dan juga Syria, okey, pada beberapa abad sebelum falsafah tersebut diperkenalkan kepada tokoh-tokoh falsafah Islam Baghdad, iaitu mulai awal abad ke-10 hingga abad ke-11 Masihi. Manakala sekolah pemikiran seperti Neoplatonisme pula adalah antara beberapa aliran penting yang wujud selepas era falsafah klasik yang mana dikenali dengan era Hellenistik ataupun Roman. So, sekolah tersebut terbukti sangat mempengaruhi pemikiran dan pembentukan doktrin agama Kristian dan juga Yahudi, terutamanya pada era tersebut dan era yang seterusnya. Karya etika era falsafah klasik terbukti telah sampai dan dibaca oleh moralis-moralis Islam yang terkenal seperti Ibnu Mishkawai dan juga Al-Ghazali. Okey, mulai akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10 Masihi. So, kitab Al-Akhlaq oleh tokoh Neo-Platonis terkenal Galen adalah antara karya etika klasik yang sangat penting dan selalu dirujuk oleh pemikir-pemikir Islam. Seterusnya, mengikut skema barat, era klasik ataupun antiquity ini telah berakhir kira-kira pada kurun ke-5 Masihi. Era ini diikuti pula oleh falsafah tamadun abad pertengahan Eropah yang berkembang mulai abad ke-6 hingga abad ke-16 Masihi. So, dalam kedua-dua era tersebut, era klasik dan juga abad pertengahan, perkembangan falsafah barat masih serasih dan berkait rapat dengan teologi dan juga agama Kristian. So, falsafah masih menghormati autoriti keagamaan dan telah menjadi salah satu alat penting untuk mendalami ajaran-ajaran agama. So, falsafah dan agama berfungsi untuk memberi panduan-panduan yang rasional tentang alam dan juga kehidupan. Namun begitu, selepas abad ke-17 dan sehingga pada era moden dan juga pasca moden, peranan falsafah di barat telah berubah wajah. Falsafah mula meminggirkan peranan agama dan menjadi sebati dengan sains tabii dan juga ilmu-ilmu empirikal yang lain. So, era ini juga telah menyaksikan bahawa falsafah mula mengambil alih peranan wahyu dan dalam sesetengah keadaan, falsafah menjadi musuh kepada teologi dan juga agama. Sebab itulah, kebanyakan sekolah falsafah barat moden pada hari ini dicop sebagai misosopi ataupun anti hikmah. So, bukan lagi cintakan hikmah, iaitu maksud sebenar falsafah itu
sendiri. Justru itu, falsafah barat moden, tidak terkecuali falsafah etika barat, adalah falsafah yang terbina berteraskan elemen-elemen seperti humanisme dan juga rasionalisme. Falsafah menjadi bebas daripada petunjuk wahyu dalam tamadun barat. Akibatnya, falsafah barat menjadi sekular. Lantaran ia melihat dunia itu sebagai suatu realiti yang terpisah daripada agama ataupun unsur ketuhanan. So, antara tokoh falsafah barat yang dilabel sebagai sekular dan anti-agama adalah Spinoza. So, kalau kita lihat, pemikiran etika barat masa kini pula berkembang agak berlainan sekali dengan bentuk pemikiran etika era klasik dan juga abad pertengahan. Jika teori-teori etika klasik ianya lebih menjurus ke arah mencari jawapan kepada isu-isu moral yang berkaitan dengan persoalan seperti apakah kehidupan yang baik kepada manusia? Bagaimanakah manusia perlu bertindak dengan betul dalam semua keadaan? So, isu etika era kontemporari pula mendakwa bahawa kebanyakan persoalan dan juga jawapan yang diberikan oleh etika klasik dianggap tidak jelas. Oleh itu, sebelum kita dapat memberi jawapan yang tepat, kita perlu mengkaji dan menganalisis apakah maksud sebenar persoalan moral tersebut. So, proses menganalisis ini dinamakan analisis falsafah. Oleh itu, etika moden barat masa kini bolehlah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu falsafah yang bertugas untuk membuat analisis terhadap teori-teori moral. So, moralis mutakhir barat kini tidak perlu lagi committed dengan isu-isu untuk memberi panduan moral kepada masyarakat sebagaimana yang berlaku pada era klasik, tetapi tugas mereka yang utama adalah untuk menjelaskan makna sebenar kepada isu moral berkenaan supaya kita tahu dan dapat memberi tindak balas yang tepat kepadanya. So, itulah serba sedikit, serba ringkas, berkaitan dengan bagaimana sejarah pemikiran Eropa. Seterusnya, kita bincangkan pula konsep etika dalam agama Hindu, Buddha dan juga Islam. So, secara umumnya, etika Asia ianya berteraskan agama yang mana mempengaruhi kehidupan sosial dan juga budaya. So, mari kita lihat serba sedikit etika-etika yang ada dalam agama Hindu, Buddha dan juga Islam. So, yang pertama adalah Hindu. So, antara etika yang ada dalam Hindu adalah yang pertama adalah Dharma, yang mana masyarakat perlu patuhi etika yang ditetapkan agar kehidupan barunya lebih baik dan mencapai moksa. Yang kedua adalah Karma, yang mana segala perbuatan manusia dalam kehidupan ini akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. Yang ketiga adalah Satya. Yang mana nilai satya ini merujuk kepada melakukan sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dan yang keempat adalah Ahimsa, yang mana tidak melakukan kekejaman kepada manusia ataupun makhluk lain. Seterusnya, kita lihat pula dalam agama Buddha. Yang mana dalam agama Buddha ini
diajar berkaitan dengan jalan 8 lapis kemuliaan, yang mana yang pertama adalah kefahaman yang benar, yang kedua adalah fikiran yang benar, yang ketiga adalah ucapan yang benar, yang keempat adalah tindakan yang benar, yang kelima adalah hidup yang benar, yang keenam adalah usaha yang benar, yang ketujuh adalah konsentrasi yang benar, dan yang ke-8 adalah kesedaran yang benar. Dan yang terakhir, dalam agama Islam, ianya berkaitan dengan akhlak. So, akhlak dalam Islam adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. So, segala apa yang dilakukan, termasuklah dalam aspek etika dan peradaban, haruslah berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Segala-galanya haruslah berlandaskan kepada syariat Islam. So, kita boleh lihat, dalam ajaran agama itu sendiri, terdapat penetapan dan tuntutan untuk mengamalkan etika yang baik, yang mana, sudah pasti untuk memastikan penganutnya, dapat menjalani hidup dengan baik di dunia ini. Seterusnya, kita bincangkan pula berkaitan dengan konsep etika pada zaman kolonial dan juga pasca kolonial. Seperti mana yang telah diperbincangkan pada minggu lepas, kedatangan penjajah sememangnya memberikan impak yang sangat besar kepada perkembangan etika dan peradaban di negara kita. Secara umumnya kita boleh lihat penerimaan sistem residen menyebabkan raja dan sultan kehilangan kuasa dan hanya tertumpu kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam sahaja. Bila berlaku pemisahan agama daripada politik, so kerajaan yang memiliki kuasa mentadbir dan juga menghukum. So kalau kita lihat dalam konteks kita di Malaysia, selepas merdeka pada tahun 1957 sampailah 1969, masih berlaku penerusan ilmu kolonial dan negeri mengurus budaya dan juga agama. Namun, pada tahun 1970, kerajaan mula mengarus perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara. So pembina negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina. Namun, kalau dalam kalangan bukan Melayu, lebih melihat kepada pembangunan negara tanpa bangsa. Seterusnya, kita akan bincangkan pula konsep peradaban pada zaman kolonialisme dan juga pasca kolonialisme. So, secara umumnya, pemikiran seperti materialisme, positivisme dan individualisme sudah pasti mempengaruhi kepada pemikiran. So, apa sebenarnya pemikiran-pemikiran ini? So, yang pertama adalah materialisme, yang mana ianya satu pemikiran yang mengejar kebendaan ataupun keduniaan semata-mata. Yang kedua pula adalah positivisme, iaitu apa-apa perkara itu haruslah berdasarkan kepada fakta. Dan yang terakhir adalah individualisme, adalah merujuk kepada sifat mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Selain itu juga, konsep peradaban pasca kolonial, ianya berlapis dengan Melayu Islam, peribumi. Peribumi ini of course merujuk kepada orang asli. Selain itu, etnik Cina dan India Malaysia, dan juga kacukan peradaban sedunia kontemporari hingga lahir kerencaman sosial dan mengurus super diversity pada masa kini. So, apa yang kita boleh simpulkan? Konsep peradaban pasca kolonialisme ataupun selepas penjajahan ini, masyarakat telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung ataupun melalui teknologi. So, nilai etika telah bercampur baur dan wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita. Dan kita boleh lihat juga pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Seterusnya, bila kita berbicara berkaitan dengan masyarakat majmuk, one of
konsep masyarakat majmuk yang selalu dibincangkan adalah konsep masyarakat majmuk yang diperkenalkan oleh J.S. Furnival. So siapa J.S. Furnival ini? So J.S. Furnival ini adalah seorang kelahiran Inggeris dan merupakan penulis di Burma. Beliau diberi kepercayaan untuk menyusun konsep masyarakat majmuk. Dan beliau merupakan penulis buku Colonial Policy dan juga Practice. So one of his writing berkaitan dengan Burma dan Indonesia pada tahun 1930. Beliau menghuraikan Muslim contemporary itu, masyarakat Muslim contemporary itu antaranya hubungan sosial dan politik itu adalah berdasarkan kepada adat dan bukannya undang-undang. So apa-apa yang berkaitan dengan adat dan kekuasaan kebanyakannya lebih dekat ataupun berlandaskan kepada agama. Selain itu juga kalau dari sudut social structure-nya ianya berdasarkan kepada hierarki, dan dari sudut kekuasaan pula ianya bermula from top to down. Untuk slide ini pula ini merupakan ringkasan apa yang telah saya terangkan secara ringkas pada slide sebelum ini. Cuma apa yang saya ingin tambah dan kongsikan dengan anda, apakah sebenarnya konsep masyarakat majmuk yang diperkenalkan oleh Furnival? So konsep masyarakat majmuk yang diperkenalkan oleh Furnival ini dibahagikan kepada 6 perkara. Yang pertama adalah terdapat pelbagai jenis manusia, sama ada ras, bangsa, etnik, seperti contoh Eropah, China, India, penduduk asli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka ini hidup bercampur tetapi tidak bercantum ataupun bersatu. Yang ketiga adalah hidup berdekatan tetapi terpisah dalam sistem politik yang sama. Yang keempat adalah setiap kumpulan bangsa berpegang kepada agama, kebudayaan, bahasa, idea dan juga kaedah sendiri. Yang kelima adalah bertemu di pasar ketika membeli belah, kemudian balik ke tempat masing-masing. Dan yang keenam adalah dalam sektor pekerjaan terdapat pembahagian tenaga buruh yang ketara mengikut kaum. So inilah serba sedikit konsep masyarakat majmuk yang diperkenalkan oleh Furnival. Seterusnya, apa yang kita boleh simpulkan daripada conceptual and theoretical framework oleh Furnival, Westwood dan juga Posner adalah kita boleh ringkaskan dia kepada 5 dimensi, yang mana dimensi-dimensinya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemerkasaan individu versus tingkah laku kolektif. Yang kedua adalah rationality and scientism versus emotive behavior, iaitu rasional dan ilmu pengetahuan versus tingkah laku emosi. Yang ketiga adalah universalistic versus particularistic behavior. Yang keempat adalah sistem sosial terbuka versus sistem sosial tertutup. Dan yang terakhir adalah moral versus tingkah laku duniawi. So secara kesimpulannya, kolonialisme ini, penjajahan ini adalah merujuk kepada mereka mengeksploitasi negara yang dijajah dan kekayaan disalurkan kepada negara yang menjajah. Seterusnya kita lihat secara umum berkaitan dengan konsep peradaban timur dan barat, yang mana peradaban kecukan ini terbentuk berteraskan kepada nilai yang disulami dengan rational legal dan juga materialism sedunia. Sebagai contoh, anda boleh lihat bagaimana integrasi religion dan juga civilization itu membentuk peradaban kecukan. Yang pertama kita boleh lihat sebagai contoh Buddhis, yang mana ada Theravada dengan Lamais. Lepas tu
African, kita ada North of Africa and Sub-Saharan Africa. Okey, lepas tu pada Sub-Saharan Africa ini ada Islamic dan juga Kristian. Selepas itu pada Islamic, ada Sunni, Lepas tu pada Sunni ini, dibahagikan kepada 3 pula, Arab, Malay dan juga Turki. Lepas tu kita lihat Kristian. Dibahagikan kepada 3, European, American, Oceania. Lepas tu dalam American ini ada juga pembahagian dia, iaitu North American, Latin American dan juga Caribbean. So inilah secara umumnya kita boleh lihat bagaimana konsep peradaban timur dan barat, dan peradaban ini, peradaban gacukan ini dia terbentuk daripada berteraskan nilai yang disulami dengan rational legal dan juga materialism. Seterusnya, kita masuk kepada perbincangan konsep peradaban dari perspektif agama dan juga kepercayaan. Secara umumnya, alam Melayu diwarnai oleh kaum tua. Namun, pada tahun 1930, pengaruh Mesir dan Turki mendorong kepada pergerakan kaum muda, terutamanya di Penang, Singapura dan juga Sumatera Barat. Selain itu juga, pada tahun 1970, kebangkitan Islam daripada pelajar Malaysia di UK dan USA, serta revolusi Iran dan juga pergerakan agama yang berakar umbi di tanah Melayu seperti ABIM, Al-Arkam, PAS Iran, Jemaah Islam Kaum Tua, Jemaah Islam Malaysia dan juga Tabligh. Selain itu juga kita boleh lihat pada peradaban Cina, kita kaitkan dengan Buddha. Pada peradaban India, kita kaitkan dengan Hindu, seterusnya Kristian dan juga agama tradisi. So secara umumnya, rangsangan keagamaan dan kepercayaan sememangnya memberikan impak dan pengaruh kepada perkembangan sesebuah peradaban. Sebab itu kita lihat, faktor yang membawa kepada perkembangan kebanyakan tamadun dunia adalah disebabkan oleh agama dan kepercayaan. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang terakhir, iaitu etika dalam kepelbagaian disiplin. So, secara umumnya, etika atau akhlak dan falsafah tentangnya adalah disiplin ilmu yang mengkaji serta mempersoalkan berbagai-bagai isu baik buruk tentang adat, tabiat, susila, cara berfikir, sikap, agama dan semua faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia seperti nafsu, akal, niat, kebebasan, tugas, tanggungjawab dan sebagainya. Ia juga menumpukan kepada tingkah laku manusia, terutama dalam konteks hubungan manusia sama ada peribadi, sosial atau politik, yang mana akan dinilai dalam bentuk baik atau buruk dan dijustifikasikan secara rasional berdasarkan akal. So, apa yang kita boleh rumuskan adalah etika ini adalah satu ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia, idea baik ataupun buruk, dan ia juga bersifat teoretikal dan juga universal. So, dalam subtopik ini, kita akan bincangkan 5 etika sahaja, iaitu ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan juga masyarakat digital. Yang pertama, kita lihat etika dalam ekonomi. So, apabila kita sebut etika dalam ekonomi ini, sudah pasti ianya berkaitan dengan keadilan ekonomi, iaitu proses penghasilan, pengagihan dan juga perdagangan. Namun, dalam era pasaran bebas ini, dalam era globalisasi ini, etika dalam ekonomi berhadapan dengan isu-isu berikut. Sebagai contoh, pemerasan tenaga kerja untuk tingkatkan penghasilan. Yang kedua adalah pengagihan penghasilan yang tidak adil. Yang ketiga adalah pembahagian ekonomi yang tidak seimbang. So ini secara umumnya berkaitan dengan etika dalam ekonomi.
Yang kedua pula adalah etika dalam politik. So, etika dalam politik ini adalah etika yang berkaitan dengan masalah-masalah politik atau perilaku politik yang harus dipertanggungjawabkan oleh ahli politik. So, etika ini sangat penting kerana ia memberikan dasar moral kepada politik. So, sekiranya etika dalam politik ini tiada, ianya memberikan impak yang sangat-sangat besar, yang mana politik ini akan menjadi satu alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk, tanpa mempedulikan kesusilaan, norma atau berlaku seakan bernuansa positivisme, iaitu bebas nilai yang mana merujuk kepada matlamat menghalalkan cara. Maksudnya di sini, seorang ahli politik itu bebas untuk melakukan apa sahaja, as long as objektif dia tercapai. Hatta, kalau, ahli politik itu terpaksa, menganiaya ataupun menzalimi orang lain, tidak mengapa janji, objektifnya tercapai. That's why, etika dalam politik ini sangat penting, untuk memberikan dasar moral kepada politik. So, sekiranya etika dalam politik ini tidak diamalkan, of course akan membawa kepada impak yang negatif. So antara isu-isu yang terkait dengan etika dalam politik ini, yang pertama adalah integriti dan yang kedua adalah ketulusan. Yang ketiga pula adalah etika dalam sosial. So, etika dalam sosial ianya berkaitan dengan nilai ataupun peraturan yang menjadi norma dalam kehidupan berkelompok. So, ianya adalah pengamalan yang dilakukan oleh seseorang akan nilai-nilai yang diyakini baik, sehingga atas tindakan tersebutlah memunculkan makna yang tersirat kepada pihak lain. So, etika dalam sosial ini juga terkait dengan adat kebiasaan sesuatu masyarakat. Sebagai contoh, makan dengan tangan kanan dan membuka selipar di dalam rumah. So, bila sebut etika sosial ini, kita tahu juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya, yang keempat adalah etika dalam pendidikan. So, realitinya dalam pendidikan, ramai yang melihat pendidikan ini dari perspektif gunaan, iaitu menurut fahaman utilitarianisme. Yang mana meletakkan nilai yang tinggi kepada sijil, tingkat kecemerlangan, peluang pekerjaan, pangkat, kedudukan, kedudukan sosial, harta dan juga pengaruh. Walhal, seharusnya tujuan pendidikan ini hendaklah dilihat dengan lebih luas dan bukannya hanya dilihat daripada aspek gunaan semata-mata. So, sebab itu, Ibn Khaldun melihat pendidikan ini sebagai satu proses mendidik roh manusia. So, antara isu utama yang berkaitan dengan pendidikan, yang pertama adalah integriti. Yang kedua adalah plagiarism. Yang ketiga adalah pendidikan untuk semua dan yang keempat adalah kualiti dan keupayaan para graduan. So, etika dalam pendidikan ini sebenarnya sangat penting sebab ia bertindak sebagai panduan umum yang mana untuk mendidik kita untuk menjadi seorang yang amanah, untuk menjadi panduan sebagai penggerak kepada kebaikan. Yang ketiga pula adalah untuk membentuk perlakuan yang baik serta untuk menjadikan seorang penuntut ilmu itu berdisiplin dan beradab. So, sebagai seorang penuntut ilmu, sangat penting untuk mengamalkan dan mengaplikasikan etika kita menuntut ilmu semasa belajar.
Yang terakhir adalah etika dalam masyarakat digital. So, secara umumnya, masyarakat digital ini mencerminkan hasil masyarakat moden yang mengadaptasi dan mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi di rumah, tempat kerja dan juga tempat awam. So, natijahnya, inovasi digital ini telah membentuk masyarakat, ekonomi dan industri dengan impak yang sangat besar dan pantas yang tidak pernah wujud pada zaman sebelum ini. So, antara isu-isu utama yang sering kali kita kaitkan dengan digitalisasi ini, yang pertama adalah pencerobohan dan penggodaman laman-laman web. Lepas tu upload macam-macam status ataupun konten yang menyentuh sensitiviti bangsa ataupun agama dengan konten-konten pornografi yang banyak sangat laman-laman web yang ada dalam internet. So, etika ini menjadi panduan kepada masyarakat supaya apa? Pertama, masyarakat itu bersikap amanah. Yang kedua adalah tabayun. Kena cek. Apa-apa sahaja yang kita dapat harus kita cek dulu, sahkan dulu kesahihan kebenarannya. If kita tidak pasti, jangan kongsi. Kan? Kita kena make sure dulu. Apapun maklumat yang kita dapat, ianya pastinya benar. Dan yang terakhir, adalah kita menggunakan bahasa yang elok. So, itulah secara umumnya perbincangan kita berkaitan dengan etika dalam kepelbagaian disiplin. So, maka berakhirlah perbincangan kita dalam chapter 2 ini, iaitu berkaitan dengan konsep etika dan peradaban. So, apa yang kita boleh simpulkan? Pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk di alam Melayu sebenarnya telah membina etika dan peradaban Malaysia berteraskan nilai yang disulami dengan rasional legal dan juga materialisme sedunia. Sekian sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini berkaitan dengan topik kita, iaitu konsep etika dan peradaban. Saya harap anda dapat manfaat ilmu dan kefahaman dalam memahami topik yang diperbincangkan. So, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.